Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Pengarah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Negeri Sarawak, Abang Norafian Abang Ibrahim telah mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. Ketika ditemui, beliau berkata kunjungan hormat itu adalah bersempena pelantikannya sebagai pengarah SPR Negeri Sarawak yang baharu pada 29 September lepas. Sebenarnya kunjungan hormat saya kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak pada pagi ini adalah lebih kepada pemakluman tentang pelantikan saya lah sebagai pengarah pilihan raya negeri yang baru, dan juga untuk bersesuai kenal lah dengan pihak YAB Premier lah. Bercakap mengenai pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang, beliau memberitahu pihaknya kini telah bersiap sedia. Actually untuk persiapan memang telah dibuat. Cuma untuk maklumat yang lanjut pihak SPR ibu pejabat mereka akan mengeluarkan kenyataan dari masa ke semasa berkaitan dengan persediaan juga persiapan pilihan raya umum ke-15 lah ya. Dalam perkara itu, beliau turut menyeru rakyat Sarawak khususnya pengundi yang layak untuk menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dengan turun mengundi. Berita seterusnya, seramai 250 peserta dari 8 buah negara iaitu Australia, Thailand, China, Kemboja, Indonesia, Rusia, United Kingdom termasuk Malaysia telah menyertai persidangan antarabangsa kedua Sains dan Teknologi Inovatif untuk penyelidikan dan pendidikan Innostre 2022. Persidangan itu bertujuan untuk menyediakan platform kepada peserta tempatan dan antarabangsa dari kedua-dua ahli akademik dan industri untuk membentangkan pengetahuan berwibawa mereka dalam sains dan teknologi inovatif. Premier Sarawak berkata ini penting untuk pertukaran maklumat dan pengetahuan antara ahli akademik dan pengamal untuk kecemerlangan perkhidmatan. Katanya lagi, persidangan antarabangsa ini menjadi platform untuk penyelidik saintifik dan pengamal yang mempunyai minat yang sama untuk mengetahui kemaskini dalam bidang mereka, dan ini membantu memajukan pengetahuan dan aplikasinya. I wish to see the extended version of this knowledge to be explored in depth by all the prominent researchers who participated in this conference. I look forward to some unique, innovative ideas, remarkable findings in relevant fields, and sustainable solutions to existing problems in improving Sarawak's education, innovation, and talent drive. The societal challenges are rapidly evolving. Therefore, the second Innostre 2022 is just in time to introduce and explore societal challenges through a unified interdisciplinary platform that will benefit education and innovation in the state. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibaca Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagawiin di Borneo Convention Centre Kuching BCCK pada Rabu. Justru beliau berharap persidangan Innostre 2022 ini boleh menjadi platform strategik di mana saintis memangkin idea dan mencari penyelesaian kepada permasalahan tersebut. I hope the second international conference on innovative sciences and technologies for research and education, or Innostre 2022, can become a strategic platform where catalysis scientists and ideas from both worlds first meet to find solutions to those problems. I am confident and that the conference objectives will be met.
and that all will benefit immensely from this conference. Berikut pula, Kerajaan Sarawak terus memperhebat dan memperkukuhkan hubungan dengan Kazakhstan, terutama sekali dalam bidang perniagaan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata ini akan memberi peluang dan mempermudahkan ahli perniagaan di negeri ini untuk melakukan pelaburan di negara berkenaan. As you all know, our GTG relationship between Malaysia and Kazakhstan is very, very strong. And this should pave the way for better, stronger cooperation among the private sector, B2B relationship. There are opportunities available in many sectors. Kazakhstan is very rich in terms of natural resources, and they are developing very fast. And not only on the natural-based economic activities, but in the infrastructure development. Also, opportunities there for our business people to facilitate. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan forum peluang perniagaan di Kazakhstan yang diadakan di Hotel Grand Margarita Kuching pada Rabu. Terdahulu semasa berucap, Datuk Ahmad Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak berkata, forum yang diadakan itu membantu dalam memastikan kelancaran hubungan perniagaan dan pengukuhan hubungan antara Kazakhstan dan Sarawak. This should facilitate for better and stronger cooperation among the business sectors. This should be able to pave the way for stronger and better cooperation on B2B level. Dalam perkembangan lain, Datuk Ahmad Awang Tengah turut menyarankan pengusaha pengangkutan untuk mengurangkan kos kadar tambang. Katanya ia adalah bagi membolehkan para pengundi untuk pulang mengundi pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 kelak. Ya, kita berharaplah mereka yang terlibat akan dapat mempertimbangkan bagaimana untuk mengurangkan tambang, kapal terbang, untuk bas juga untuk boat express. Jadi ini merupakan satu yang penting supaya mereka ini boleh kembali ke kawasan masing-masing untuk hari pengundian itu. Berita selanjutnya, panel penasihat klinik kesihatan Jalan Masjid dengan kerjasama Pergerakan Wanita PBB Dun Satok telah menganjurkan program sambutan Hari Warga Emas 2022 bertempat di Dewan Datuk Hajah Jumaani SK Rakyat Haji Bol Hassan. Pada sambutan tahun ini, penganjur telah menjemput 3 persatuan warga emas terdiri daripada Pawai Seri Satok, Pawai Ibu dan Anak Jalan Jawa serta Pawai Kuching Petrajaya. Pelbagai aktiviti dan acara telah dirangka seperti pemeriksaan kesihatan, chair aerobik dan senam aerobik, pertandingan gubahan bunga dan misteri game. Menteri Kanan Kerja Raya Malaysia Datuk Seri Fadilah Yusof dalam ucapan perasmiannya berkata, program itu penting diadakan bagi menyemai nilai kasih sayang terhadap warga emas. Sementara itu, beliau turut mengingatkan warga emas agar sentiasa menjaga kesihatan dan kerap melakukan senaman. Malah generasi muda juga perlu mengambil perhatian khusus terhadap warga emas kerana golongan itu merupakan aset yang amat penting kepada negara memandangkan mereka memiliki ilmu, pengalaman dan kepakaran yang tidak mudah dicari ganti.
Berita diteruskan dengan warga Sekolah Kebangsaan SK Batu Lintang menerima berita gembira setelah menerima peruntukan projek kecil luar bandar MRP Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang, Datuk Francis Hardan Hollis, berjumlah RM20,000. Daripada jumlah itu, sebanyak RM10,000 geran tahunan 2022 telah diluluskan, manakala sebanyak RM10,000 juga diluluskan bagi tahun 2023 untuk membina pintu masuk utama dan baik pulih astaka yang telah diluluskan ketika perasmian penutupan kejohanan olahraga antara rumah 2022 baru-baru ini. Kelulusan geran berkenaan diumumkan semasa Datuk Francis Hardan yang juga Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Sarawak menghadiri majlis merarau bersama pemimpin Anjuran Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Batu Lintang Undop Seri Aman di Dewan Komuniti SK Batu Lintang. Objektif penganjuran program itu bertujuan mengumpul dana bagi membiayai aktiviti PIBG dalam menyediakan prasarana untuk kemudahan murid-murid dan warga sekolah SK Batu Lintang yang merupakan sekolah pendalaman. Untuk rekod, SK Batu Lintang telah mendapat manfaat peruntukan projek transformasi luar bandar RTP dari wakil rakyat termasuk pembinaan Dewan Serbaguna, pembinaan tempat letak kereta berbumbung, pembaikan asrama dan pembinaan laluan pejalan kaki berbumbung. Laporan seterusnya. Dua projek program transformasi luar bandar RTP di bawah Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab, daerah Lundu telah diserahkan kepada kontraktor pelaksana di Kampung Serayan Hilir dan Kampung Paon pada Selasa. Penyerahan tersebut telah disempurnakan Jurutera Daerah Jebab, Lundu, Awang Muhammad Hafizi dengan disaksikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang. Dua projek RTP itu adalah projek menaik taraf sistem paip graviti di Kampung Serayan Hilir berjumlah RM250,000 dan diserah kepada kontraktor Destisar Sendirian Berhad. Manakala projek menaik taraf sistem paip graviti Kampung Paon bernilai RM200,000 pula diserah kepada kontraktor syarikat Era Jaya. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.